Di balik kota Singapura yang sibuk terang benderang dengan bangunan pencakar langit, ini satu kota padat yang tidak pernah tidur. Salam semua. Video kali ini saya bawa anda menjelajah ke Istana Wood New. Terdapat sebuah istana lama, namanya Istana Wood New, yang pemiliknya adalah Sultan Johor. Istana ini terpencil, tersembunyi dalam hutan tebal. Di sebalik megahnya istana ini menyimpan banyak misteri, bersejarah, gemilang dan juga kisah tragik. Kawasan tanah ini seluas 210,000 persegi, lebih kurang tak salah dalam 60 ekar. Kawasan ni dia besarnya 30 kali ganda lebih besar dari kawasan White House. Dan nilainya sekarang ditafsirkan dalam 4.5 bilion ataupun 14 bilion ringgit duit Malaysia. Sekarang ownernya ini Tengku Mahkota Johor, Tengku Ismail. Ya, tak ada tunjuk arah, tak ada signboard yang menuju ke istana ni, tak ada. Yang ada ni poster larangan polis ni. Tempat ni tempat larangan. Jalan menuju ke istana ni terpaksa merentas semak samun, hutan tebal, dia sedikit berbukit. Semak lalang ni tinggi ni, kena hati-hati kat sini. Tempatnya jauh terpencil. Wah, itu dia Istana Wood New. Hebat. Tidak ramai yang tahu pasal istana ni, atau tidak ramai yang berani ke sini. Tempat ni telah ditinggal kosong agak lama. Baru berdiri di luar ni, di depan pintu gerbang bulu roma dah berdiri ni. Aduh, bila jejak kaki ke dalam entah apa pula seram gerun rasa kita pula. Kita menuju ke ni ruang tamu dia, ruang besar. Nampak struktur lama reka bentuknya masih teguh lagi. Ini tangga utama di bahagian depan. Hiasan ukiran besi pada bingkai tangganya masih solid, cantik. Tangga ni kira dia punya center, tempat perhatian utama. Silingnya dihiasi ni motif lakaran bunga-bunga, kura-kura. Walaupun dah lama terbiar, keseniannya tu masih bertahan. Masih kukuh. Kita dapat merasakan kehebatan seni buatan istana ni. Seni bina, ukirannya indah. Dia menghiasi setiap sudut bangunan. Menjejak kaki ke istana ini, kita dapat bayangkan perhiasan indah. Ikut catatan dulu, Sultan memang minat dengan perhiasan.
Dikabarkan di Istana Mewah ni terdapat koleksi perhiasan Cina dari Raja Tiongkok. Perhiasan mahal dari Inggeris, Belanda. Itu memang kegemaran Sultan. Diberitakan juga Sultan sering menjemput para tetamu, para pengusaha, pegawai tinggi Inggeris. Diorang adakan ni majlis makan. Dapat bayangkan 100 tahun dulu di sini lah, di ruang utama ni, pintu entrance di sini para tamu disambut Sultan dan pengawalnya. Ya, para tamu tiba dengan mungkin kereta kuda atau mobil mewah. Sini juga ruang tamu dan mungkin bilik menunggu. Bayangkan sofa yang mahal, indah. Kat tingkat 2, tingkat 3 nampak setiap sudut banyak balcony, banyak anjung balcony. Dengan hiasan besi pada bingkai balcony masih menarik, solid lagi. Pokok-pokok liar tumbuh bebas di setiap sudut, sana sini, semak samun. Tempat ni memang tak ada penjaga, tak ada caretaker untuk bersihkan atau mengawal selia istana ni. Kawasan ni kerajaan reservekan sebagai kawasan hijau. Ia dekat dengan Botanical Garden Singapura. Dari beranda memang cantik pemandangannya. Kehijauan seluas mata memandang. Kat tingkat 2 banyak bilik. Bilik tidur. Dia lengkap dengan bilik air, kolam mandi. Ya, kat sini mungkin aktiviti kerabat diraja dan ruang makan. Ini banyak bilik-bilik. Koridor ni bersambung. Mungkin ni tempat kediaman keluarga lah, diraja, orang-orang bangsawan. Kat sini tak ada penjaga, tak ada pembersih. Memang dibiarkan gitu, berserak je. Macam ditinggalkan je kerja. Sini aras bawah untuk pekerja-pekerja istana, tempat masak. Mengimbas kembali zaman kegemilangan istana ni. Pasti mewah, gelak ketawa, berkumpulnya para bangsawan dan orang-orang yang ternama. Satu peristiwa tragik berlaku semasa Perang Dunia Kedua. Pernah digunakan sebagai hospital tentera British. Malangnya tentera Jepun dia telah bom istana ini. Jadi dalam peristiwa berdarah tu lebih 700 pesakit kaki tangan hospital maut apabila tentera Jepun bom hospital ni. 700 maut kena bom. Malangnya terjadi suatu lagi musibah besar. Pada 2006 berlaku kebakaran yang besar. Jadi struktur bahagian bumbung rosak dan roboh.
Istana ini bumbung dia biru, jadi masih terdapat sisa-sisa serpihan tile biru dia berserak. Masih boleh dilihat kesan-kesan kebakaran. Kebakaran pada 2006 yang menyebabkan bangunan ini tidak selamat. Jadi banyak yang rosak, ada yang sudah mereput. Jadi istana ini ditinggalkan kosong selepas berlaku kebakaran pada tahun 2006. Kira-kira dah tak selamat untuk tinggal. Lama ini dianggap antara lokasi yang paling berhantu, menyeramkan di Singapura. Kisah seram, penampakan dan gangguan sering terjadi. Dikatakan ada penghuni atau mungkin penunggu kat istana lama ni. Biasanya tempat yang terlalu lama ditinggalkan, dia tu akan mengundang penghuni baru. Jadi tempat persinggahan makhluk gaib ke, jembalang ke, jin gitu. Bila dekat sini kita rasa macam ada sesuatu yang memerhatikan kita, cuma tak nampak. Kita rasa macam ada orang yang mengintai. Wah, kat sini kalau nak buat filem seram memang sesuai buat filem seram. Di penghujung koridor ini dia lihat sosok seorang wanita berbaju putih, berambut panjang di penghujung koridor ini. Setelah lama ditinggalkan, istana ini digunakan kumpulan penyembah setan atau mereka yang dipanggil pemuja setan. Mereka gunakan istana ini untuk upacara satanic rituals atau pemujaan dewa setan iaitu Lucifer. Ada desain lingkaran bentuk hexagram. Ini pun lambang pemuja setan. Angka 666. Ini melambangkan semua yang buruk dan jahat. Masih terdapat simbol-simbol ni, lambang setan. Simbol dia seperti salib, cross terbalik. Tapi ini desain pentagram, bintang bersudut 5 terbalik. Gambar kepala kambing bertanduk 2. Ini pun simbol pemujaan penyembah setan ni. Di setiap sudut dengan diorang tulis simbol ni, habis ada sembahan atau orang jauh kata sasajen. Simbol-simbol ni gunakan untuk menarik perhatian kekuatan gelap, makhluk jahat atau pemanggil roh. Ini simbol-simbol ni penarikan. Praktik sesat pemujaan ni, diorang tu selalu pilih lokasi yang tersembunyi, terpencil, jauh dari kawasan ramai. Jadi istana ni memang sesuai untuk pemuja setan. Pemanggil Lucifer. Lucifer ni dia iblis. Dia kira raja iblis dipanggil. Dia makhluk yang jahat. Di sini juga kemungkinan mereka buat untuk ini ritual, diorang buat persembahan ritual minum darah atau mandi darah.
dengan simbol-simbol ni, jadi diorang percaya setan-setan roh-roh tu akan muncul bila diundang. Jadi ini yang buat istana bertambah lebih mistik dan menyeramkan. Menjelang malam memang suasananya berubah, memang gelap gelita kat sini. Untuk datang ke sini saya kira perlu semangat yang kuat. Suasananya memang menyeramkan, tidak sunyi. Memang dekat sini hantu jembalang, roh-roh, diorang berkeliaran dekat sini. Di sini anda tidak bersendirian. Pasti ada yang mengintai. Macam-macam bunyi kita dengar, bunyi cengkerik burung hantu. Ya, mungkin suara-suara makhluk malam orang datang bermain. Ramai paranormal para pengunjung ke sini, diorang cerita pengalaman mereka diganggu kat sini. Ada yang cerita diorang ternampak seperti bayang-bayang. Dia manjat tingkap. Pernah terlihat kelibat lembaga duduk di kerusi ni. Ada yang tidak dapat bertahan lama, habis terlalu takut lari lintang pukang ketakutan. There's someone in there. I don't know. You saw that? You saw that? What the? Di lorong gelap ini terakam sosok misteri yang melintas. Ini memang recording yang satu-satunya recording. Oh, that's the what? Begitulah kehidupan. Tak ada apa yang dapat berkekalan begitu lama. Jadi kita tak terbayang satu hari akan jadi begini. Terbiar, kosong, jadi usang.
Baiknya istana ni dibaik pulih, pelihara dengan baik. Mungkin boleh jadikan sebagai museum untuk keturunan generasi akan datang. Yang anggap istana ni sebagai berhantu, berpuaka, terbiar dan sebagainya. Tapi pada saya perasaannya hiba. Ada satu perasaan kesepian. Kita tengok suatu kegemilangan, suatu era yang telah berlalu. Kat sini orang cakap time stood still. Jadi tembok-tembok ini menjadi saksi sejarah yang berlaku di sini. Sebenarnya istana ini adalah lambang warisan sejarah bangsa. Sebelum ni terdapat suatu istana Sultan Abu Bakar, nama dia Istana Tiesal dari tahun 1860 dan dirobohkan pada tahun 1935. Jadi semoga istana Woodneuk ni tidak senasib seperti istana Taisal yang kini hanya tinggal kenangan. Jadi mudah-mudahan istana Woodneuk ni tidak menerima nasib yang sama.